Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita, tapi Abang tak nak meleret panjang-panjang. Cumanya hari ini Abang ada satu pesanan. Sebenarnya Abang dapat mesej ni daripada Instagram Abang. Waktu Abang upload gambar hari tu, ada satu komen. Dia bagi tahu yang suami dia adalah salah seorang penonton cerita Abang dan suami dia sangat menunggu setiap kali cerita Abang dikeluarkan, dan 2 minggu lepas suaminya meninggal. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah dan juga selawat Nabi buat Abdul Rahman bin Muhammad Sharif. Kalau tak silap Abang, itulah nama dia, Abdul Rahman bin Muhammad Sharif. Semoga almarhum ditempatkan di kalangan yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita mulakan cerita, jomlah kita sama-sama berdoa juga. Moga Allah panjangkan umur kita, dilimpahi kita semua dengan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan kita dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Memang cerita kali ini semuanya best-best. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang lelaki namanya Saifullah. Berlaku pada tahun 2018 dekat satu hentian. Kalau tak silap Abang, hentian ini terletak di antara jalan nak daripada Kelantan nak ke Kuala Lumpur. Hentian Perasing. Ceritanya Saifullah kata waktu tu diorang, Saifullah dan 2-3 orang lagi kawan-kawan dia termasuk bos dia, ada kerja dekat Kelantan. Jadi selepas habis pekerjaan dekat Kelantan tu, diorang semua pun bertolak balik daripada Kelantan nak ke Kuala Lumpur. Nak jadi cerita, waktu bertolak balik tu, permulaan perjalanan aja dah pukul 12 malam. Jadi berjalan dah diorang, katanya lebih kurang 1 kereta pada waktu tu, lebih kurang 4 orang yang ada dalam kereta pada waktu tu. Jadi berjalanlah Saifullah dengan dia punya kawan-kawan dan juga seorang bos dia daripada Kelantan ke Kuala Lumpur. Di pertengahan jalan, lebih kurang waktu tu jam 11.45 pagi, salah seorang daripada kawan Saifullah yang ada dalam kereta tu tiba-tiba mengadu nak terkencing. Jadi mengikut Waze ataupun Google Map yang diorang dapat, yang diorang gunakan untuk dalam perjalanan tu, ada satu hentian yang dekat-dekat dengan tempat diorang sekarang. Nama hentian tu adalah Hentian Perasing. Dan bila dapat tengok hentian tu lah yang paling dekat, diorang pun teruslah menuju ke hentian tu. Tapi diorang tak sangka sebenarnya hentian tu agak jauh ke dalam. Bukan yang jenis-jenis hentian tepi jalan comel-comel. Tak, memang jauh ke dalam. Waktu tu yang lain-lain semua dah rasa menyesal, termasuklah Saifullah. Tapi nak buat macam mana kan, daripada kawan dia terbuang air kecil dekat dalam kereta, lepas tu dibahan seumur hidup, lebih baiklah pergilah ke Hentian Perasing tu. Walaupun kata Saifullah, Hentian Perasing tu memang sekeri-meri habis, dia kata. Bila sampai dekat hentian tu, tak ada satu kedai pun buka. Yang cuma menyalanya ada beberapa tempat, termasuk dekat kawasan tandas. Jadi diorang pun turun daripada kereta, semua sekali turun daripada kereta dan menuju ke tandas. Waktu Saifullah turun daripada kereta dan dia pun tergocoh-gocoh juga nak ke tandas. Alang-alang kan pergi biar ramai-ramai. Tapi dia nampak buaian yang ada dekat dengan tempat diorang parking bergerak sendiri. Dan bergerak tu seolah-olah macam ada orang yang tengah bermain dekat buaian tu. Disebabkan waktu tu diorang berjalan ramai-ramai, jadi Saifullah besar-besarkan matanya. Mana tahu kan boleh nampak benda-benda yang bukan-bukan. Boleh jadi cerita balik Kuala Lumpur nanti. Makin dia besar-besarkan mata, dia tak nampak apa-apa. Tapi dia tengok rasa macam lain macam, sebab angin waktu tu dah sempoi-sempoi mengganas. Jadi dia pun berpalinglah ke arah kawan-kawan dia. Dia ingat kawan-kawan dia masih lagi ada kat belakang dia. Macam nak ke tandas lah kan, tergocok-gocok nak ke tandas. Tapi bila dia pandang belakang,
Tak ada seorang pun. Semua kawan-kawan dia termasuk bos Saifullah dah ada dekat dalam tandas. Jadi gocoh-gocohlah Saifullah berlari ke arah tandas. Dia tak naklah nanti kalau dia buang air dalam tandas, kawan-kawan dia, bos dia dah keluar pada tandas, tinggallah dia seorang-seorang kat dalam tandas. Jadi dia pun masuk dalam tandas, masuklah dekat dalam dia punya tandas kecil tu, buanglah air. Waktu dia buang air tu, dia dengar tapak-tapak kaki yang banyak, seolah-olah kawan-kawan dia semua dah keluar daripada tandas. Cumanya dia dengar dekat tandas yang paling hujung seolah-olah macam ada lagi seorang kawan dia tertinggal. Jadi dia pun lepas buang air, waktu dia nak mencebok-cebok tu, tiba-tiba dia dengar suara kawan dia daripada hujung tandas. "Weh, cepat sikit, orang semua dah nak bergerak, engkau aja yang tinggal dalam ni." Saifullah pun nyaut lah, "Weh, tunggulah dulu. Aku dah nak siap dah ni, tengah bercebok-cebokkan." Jadi lepas habis mencebok tu, Saifullah pun teruslah keluar daripada tandas. Dia pun pergilah tandas yang hujung sebab dia dengar suara kawan dia dekat tandas hujung. Dia pun pergilah, konon-konon macam nak sergah. Bila sampai dekat tandas hujung, macam biasa cerita tu, tak ada siapa pun kat tandas tu. Jadi Saifullah pun dah ketakutan, dia pun pergilah cepat-cepat basuh tangan. Tiba-tiba dia nampak sesuatu yang luar biasa. Daripada cermin, belakang dia ramai orang. Sedangkan dia sedar pada waktu tu, tak ada seorang pun yang ada dekat tandas. Semua dah keluar. Tapi siapa orang yang ada dekat belakang dia dalam tandas tu? Memang tak tunggu lama, cabut terus keluar daripada tandas, pergi ke kereta. Sampai dekat kereta, dia tak nak cerita pasal dia nampak orang ramai dekat dalam cermin. Cuma dia tanya, "Siapa yang cakap suruh cepat tadi supaya aku keluar tandas?" Seorang pun tak mengaku. Masing-masing cakap, "Kita orang dah lama keluar tandas. Kau dah kenapa?" kata. "Engkau seorang-seorang je yang kat dalam tandas tadi. Kita orang memang semua dah ada kat kereta." Jadi tanpa membuang masa, Saifullah pun masuklah dalam kereta diikuti dengan kawan-kawan yang lain. Lepas tu dia pun bergeraklah daripada perhentian perasing tadi. Dalam perjalanan tiba-tiba si driver dapat call. Tengok dekat dalam telefon adalah nombor bos diorang. Saifullah pelik. Bukan Saifullah. Pemandu tu pelik. Pemandu tu perasan, selepas tu lah dia orang cerita. Dia orang perasan, bos memang dah naik dekat dalam kereta tu. Duduk kat tempat duduk belakang, sebelah Saifullah. Waktu tu, Saifullah pun perasan, dia memang nampak sebelah dia adalah bos. Jadi, bila dah telefon tu berdering, yang si pemandu tu angkat lah. Dia angkat, dia berborak lah. Lepas tu si pemandu tu cakap apa? "Kita kena patah balik sebab ada sesuatu yang tak kena." Waktu tu Saifullah pun pelik. Kenapa ada yang tak kena? Semua orang dalam ni cukup. Tak ada siapa yang tertinggal. Jadi pemandu tu pun patahlah balik. Carilah kawasan nak U-turn, patah balik. Bila patah balik, sampai dekat RNR penerang tadi. Lebih kurang lah nama dia. Diorang nampak daripada jauh, bos diorang tengah berdiri menunggu diorang. Waktu tu Saifullah terus pandang ke arah kanan dia sebab pada waktu tu memang dia nampak bos duduk sebelah dia. Bila pandang ke arah kanan, tak ada siapa pun dekat kanan. Waktu tu Saifullah kata dia takut, tak tahu nak cakap sebab sepanjang perjalanan tadi yang duduk sebelah dia, dia bukan bos dia. Bila dia orang berhenti depan bos dia, dia orang tanya, "Bos ke mana?" Dia kata, "Aku tadi ada hal sikit, aku nampak macam ada orang jual-jualan. Aku ingat nak beli, rupanya tak ada kedai pun buka. Tiba-tiba aku tengok korang semua dah tinggalkan aku." Jadi dia orang pun suruhlah bos masuk dan bergeraklah dia orang sampai di Kuala Lumpur. Sampai dekat Kuala Lumpur, barulah semua orang buka cerita yang sebenarnya Saifullah buka cerita dia ditegur oleh seseorang dalam tandas dan dia nampak orang ramai dalam tandas, dan yang lain-lain tu buka cerita semua nampak bos dalam kereta dan sebenarnya bos tertinggal.
Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang lelaki juga, namanya Naufal, berlaku dekat Kajang tahun 2011. Pada waktu ni Naufal masih lagi tingkatan 2, dan bila tingkatan 2 dia sekolah pada waktu petang, bukan waktu pagi. Dengan kata lain, bila dah nak maghrib barulah sesi persekolahan habis. Itu adalah core kepada cerita. Kisahnya macam ni. Satu petang tu, lebih kurang dah nak masuk maghrib, Naufal pun baliklah daripada sekolah. Sampai dekat rumah, diorang duduk dekat rumah pangsa pada waktu tu, dekat Kajang. Dan dia bila sampai rumah pada waktu tu memang tengah-tengah azan maghrib. Naufal pun ketuklah pintu. Tapi dekat dalam rumah tu ada adik dia, abang dia dan mak ayah dia. Tapi Naufal ketuk pintu kuat-kuat, tak ada siapa yang buka pintu. Tapi Naufal tunggu dekat depan tu, dia kata dia bersabar sambil dia pandang kiri pandang kanan. Dia tak sangka tiba-tiba badan dia jadi rasa macam seolah-olah dibakar. Bukan panas tapi macam dibakar. Jadi Naufal pun dia rasa keadaan badan dia betul-betul tak selesa. Dia bergerak-gerak ke kiri ke kanan sambil dia terpandang helmet motor. Bila dia terpandang helmet yang adanya dekat motor tu, dia nampak pantulan. Betul-betul dekat belakang dia adalah Makcik Rockers. Pada waktu tu Naufal ketakutan, dia lari turun daripada rumah pangsa tu sambil menjerit dan pergi ke kawasan lapang di bawah rumah pangsa. Waktu tu dia kata dia tak ingat macam mana dia boleh turun tangga macam tu punya laju, dan jeritan dia telah mengejutkan semua orang yang ada dekat rumah pangsa tu. Semuanya keluar daripada rumah dan ada yang cuba dapatkan Naufal supaya Naufal bertenang. Dan bila Naufal sampai dekat bawah, bukan kat bawah tapi dekat luar daripada kawasan apartmen tu, rumah pangsa tu, dia ditenangkan oleh jiran-jiran, termasuk mak ayah dia dan adik-beradik dia pun keluar daripada rumah tu, tenangkan Naufal. Tanya sebenarnya apa yang berlaku. Naufal cakap dia nampak Makcik Rockers belakang dia tadi dan keadaan badan dia panas seperti dibakar. Waktu tu semua orang memang percaya, sebabnya penampakan Makcik Rockers dekat kawasan rumah pangsa tu memang dah menjadi sesuatu yang biasa. Rumah pangsa mana pun abang tak tahu, tapi seramlah. Jadi Naufal kata itu adalah titik permulaan. Sejak daripada tu, dia selalu sangat nampak. Terutama dekat kawasan sekolah dan terutama sekali dekat tandas sekolah. Nak jadi cerita, Naufal sekolah adalah sekolah sesi petang. Dan waktu balik tu lebih kurang dah nak maghrib. Dia kata bila dekat nak maghrib, lagi banyak dia nampak celah pintu, celah tong sampah, tepi pokok bunga, bergayut. Sampaikan dia rasa stres nak pergi sekolah. Dan selama 6 bulan peristiwa ni berlaku, dia tak sekolah. Banyak hari dia tak sekolah. Memang dia banyak monteng. Dia kata ada sekali tu dia pergi sekolah, dia nampak kawan dia yang sepatutnya tak datang sekolah sebab MC, tapi dia nampak kawan dia duduk dekat tempat duduk dia. Kalau kita lah yang nampak macam tu, nak tegur ke tidak? Kita tahu kawan kita tak datang. Dan kita dah tanya dekat orang sebelah. Naufal dah tanya dekat orang sebelah, kau nampak Rahman datang tak? Dia kata, Rahman tak datang. Tapi kenapa aku nampak ada orang kat tempat duduk Rahman? Dan itu macam Rahman. Macam mana kalau kita je yang seorang nampak, orang lain tak nampak? Kata huru-hara. Jadi Naufal kata sejak daripada tu memang selalu sangat dia nampak benda yang pelik-pelik. Dan benda mula-mula dia nampak secara bayang-bayangan dan akhirnya dia nampak secara fizikal betul. Selepas peristiwa nampak Makcik Rockers dekat belakang dia, selang beberapa hari dia nampak lagi satu benda yang dia kata benda yang dia harap tak nampak, tapi dia nampak. Waktu tu malam, dekat rumah dia orang ada satu jam, dan jam tu adalah jam lama, jam warisan lah. Dan jam tu akan berbunyi
Kalau pukul 12 malam, dia akan berdenting ting sebanyak 12 kali. Kalau dia pukul 1 pagi, dia akan berdenting sekali je. Ting, macam tu. Waktu tu kata Naufal, jam menunjukkan pukul 12 tengah malam. Dia punya dentingan tu memang tak mengalah. Kuat gila. Ding, ding, macam tu. Dan waktu tu Naufal betul-betul terjaga sebab bunyi dentingan tu lalu kuat. Dekat dalam bilik dia memang bukanlah gelap, dipasang lampu tidur sejak daripada Naufal selalu nampak tu. Dan waktu dia terjaga, dia nampak sebelah katil abang dia ada seseorang yang sedang baring. Dan seseorang itu bentuknya akan gula-gula, tapi warnanya hitam. Mula-mula Naufal ingat dia hanya bayangan. Maksudnya bayangan mata dia. Tapi bila dia kecikkan mata dia, tertenung betul-betul. Dan yang paling mengejutkan, dekat mulut gula-gula tu keluar asap. Waktu tu Naufal dah terlalu takut, walaupun dia tidur sebilik dengan abang dia pada waktu tu. Dia terlalu takut, dia meloncat turun daripada katil, rempuh pintu bilik keluar, dia pergi gendang bilik mak dia dengan bapak dia sambil melalak. Dan bila mak bapak dia buka pintu, dia tengok Naufal dah menangis-nangis terjelepuk kat lantai. Bapak ni tanyalah, kenapa Naufal jadi macam ni? Naufal cakap dia tak boleh tidur sebab dia tak selesa. Kalau abang waktu tu abang dah beritahu dah, Naufal nampak begitu. Kalau contohnya lah, kalau abang. Tapi Naufal kata dia takut nak beritahu sebab dia takut yang dia nampak tu hanyalah bayang-bayangan. Jadi dia kata rentetan daripada situ mulalah benda tu muncul sikit demi sikit. Bermula dalam bentuk kabus, akhirnya mula muncul dalam bentuk fizikal. Itu kali pertama muncul. Kali kedua kata Naufal, pada satu hari dia tengah duduk dekat ruang tamu. Bila dia duduk dekat ruang tamu, dia nampak ada macam benda masuk rumah. Waktu tu siang. Yang ada dekat rumah tu dia dengan mak dia. Dan bila dia nampak benda tu, ada benda masuk dalam rumah, dia pun pergi cari-carilah mana benda tu pergi. Dia kata macam benda tu melayang. Sekali dia nampak gula-gula warna hitam kainnya dengan kain yang terbakar, muka yang berdarah-darah dan terbakar, mulut mengeluarkan asap. Waktu tu dia kata dia ketakutan sangat-sangat sampai dia merempuh pintu bilik air mak dia. Pada waktu tu mak dia je yang ada kat rumah, mak dia je dalam bilik air. Menangis-nangis dia. Tekatan dua kan. Jadi mak dia keluar, mak dia mengadu dengan mak dia nampak sesuatu. Bila mak dia cek tak nampak apa-apa. Jadi kesan daripada ni, Naufal telah dibawa oleh mak bapak dia untuk pergi berubat secara perubatan Islam. Dan mengikut kata Naufal, memang dia selalu pergi ke Darusshifa. Dan bila dekat Darusshifa tu, rupanya ada sesuatu yang dibongkarkan. Bukan Naufal yang menjadi bahan attack-kan, maksudnya bahan untuk menampak benda-benda macam ni. Tapi sebenarnya ditujukan kepada bapa dia. Dengan kata lain, benda ni bukan datang secara suka hati, tapi dihantar oleh seseorang yang menyampah dengan bapa Naufal. Jadi dihantarkan. Tapi bapa Naufal, biasalah orang tua-tua kan, ayah-ayah dia ilmunya tinggi, lepas tu ibadahnya banyak. Yang terkena Naufal, waktu tu Naufal tingkatan 2, budak lagi, remaja lagi. Ditambah pula memang Naufal dah diberitahu sejak daripada kecil dia ni pernah berlaku beberapa peristiwa yang dia ni bercakap sorang-sorang, seolah-olah macam nampak orang alam sebelah. Jadi itu peristiwa yang kedua. Naufal ingat. Selang beberapa minggu dapat lagi satu peristiwa. Waktu ni keadaan keluarga diorang memang teruk. Sebabnya banyak kali keluarga diorang ni dikacau. Dan diorang dikacau tak nampak. Yang nampak Naufal. Yang lain-lain tu kacau orang berjalan ataupun dengar cakaran harimau. Tapi yang nampak Naufal. Pada satu malam diorang tidur ramai-ramai dekat bilik Naufal. Mak, ayah, adik perempuan dan abang dia. Waktu Naufal tengah tidur, sama juga pukul 12 tengah malam, Naufal terjaga sebab bunyi dentingan jam. Bila dia buka mata,
dekat sebelah adik dia ada benda tu tengah baring. Kali ini lebih jelas daripada bayangan yang pertama mula-mula dia nampak sebelah abang dia, dan lebih jelas daripada apa yang dia nampak waktu benda tu masuk rumah waktu siang. Kali ini betul-betul dia tunjukkan siapa diri dia. Kata Naufal, dia sendiri tak sanggup macam mana nak jelaskan bentuknya, tapi dia bagi satu clue. Bentuknya seperti seseorang yang sedang diseksa dalam alam kubur, dengan warna yang hitam, muka berdarah dan badan dia penuh dengan api-api. Waktu tu Naufal kata dia menjerit sekuat-kuatnya sampai mak, ayah, abang, adik semua terbangun. Bila terbangun, dia orang tengok Naufal tengah menekupkan mukanya dekat bantal sambil menangis-nangis. Dan malam tu bapak dia dah tak tahan, hangkut radio, letak dekat dalam bilik. Tidurlah dia orang semua sambil pasang ayat-ayat suci Quran. Barulah Naufal kata dia dapat tidur. Selepas 3 peristiwa dikacau oleh makhluk tu, akhirnya diorang betul-betul berubat dengan perubatan Islam dekat Darul Syifa dan diamalkan semua zikir-zikir yang ada. Mengikut daripada waktu perubatan ni, diorang dikejutkan dengan satu peristiwa. Sebenarnya yang datang selama ni bukanlah berpunca daripada si ayah yang dikacau oleh orang lain. Memang betul si ayah dihantar oleh seseorang yang tak suka dengan dia. Tapi benda tu setakat ringan-ringan aja lah. Rupanya benda yang selama ni datang adalah berasal daripada kadam Datuk Naufal. Dan bila dah tahu puncanya, diorang pun berubatlah sebagus-bagusnya berubat. Dan Alhamdulillah kata Naufal, benda tu kenangan 10 tahun yang lepas. 6 bulan Naufal merana sampai tak pergi sekolah. Tiap-tiap hari nampak gula-gula hitam seperti diseksa. Abang tak pernah dapat cerita pasal gula-gula hitam, inilah kali pertama. Dan Naufal kata selepas peristiwa tu dia sangat takut kalau nak pergi rumah orang meninggal, sebab dia seolah-olah nampak, boleh rasa apa yang orang tu akan alami. Bukanlah dia boleh rasa, maksudnya dia boleh bayangkan benda tu macam mana siksaan kubur tu, dia kata. Sebab dia nampak benda yang datang tu seolah-olah baru lepas diseksa. Cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang lelaki juga bernama Fauzi. Berlaku pada tahun 2015 dekat Kok Lanaz, Negeri Sembilan. Ya Allah, salah. Kelantan. Abang silap. Kok Lanaz dekat Kelantan. Kisah ni bukanlah Fauzi yang alami, tapi adik perempuan dia. Nak jadi cerita, adik perempuan dia ni belajar dekat satu politeknik yang terkenal dekat kawasan sana. Politeknik tu dekat dengan rumah dia orang, kata Fauzi. Waktu tu Fauzi dah bekerja kalau tak silap sebagai seorang yang berpangkat besar lah. Dia kata pada satu hari tu, malam, bapa dia dapat telefon yang mengatakan si adik perempuan ni kena histeria. Jadi Fauzi dengan ayah dia ni pergilah jemput adik dia ni. Itu hari pertama. Cerita ni 7 hari. Peristiwa 7 hari. Jadi dia pergi jemputlah adik dia ni hari pertama. Bila jemput adik dia, memang tengok adik dia baru lepas diruqyah. Tengok badan dia letih sangat-sangat. Jadi tengok kesian lah, dia kata. Dia tak pernah tengok adik dia kena histeria. Inilah pertama kali dia tengok adik dia kena histeria. Hari pertama dia pun jemput adik dia bawa balik rumah. Bila besoknya, hari kedua, Fauzi dengan bapa dia jemputlah ustaz datang ke rumah untuk ruqyahkan adik dia. Diruqyahlah budak tu. Bila budak tu diruqyah, menjerit-jeritlah dia, meminta tolong, memaki hamun. Memang tahu dalam badan dia ada seseorang yang tinggal, cuma tak nak keluar daripada badan tu. Dan bila adik dia dah terlalu letih, adik dia pun biarkan untuk berehat. Jadi petang tu, kata Fauzi, adik dia nampak segar dan minta dihantar balik ke politeknik balik. Jadi petang tu Fauzi dengan bapa dia pun hantarlah adik dia pergi balik politeknik. Besoknya hari ketiga, tiba-tiba lebih kurang pukul pagi waktu tu,
dapat telefon daripada pihak sekolah, adik dia sekali lagi kena histeria. Abang mana yang tak histeria bila tengok adik dia banyak kali histeria? Stres, dia kata. Dia tahu adik dia seorang yang baik, tak pernah kena seteria ni. Tapi kenapalah adik dia kena waktu tu? Maaf, abang tersasul. Histeria. Tadi sebut apa? Seteria kan? Histeria. Bila bercerita kan kadang-kadang kita punya lidah kan terklik belit macam tu. Okey. Sambung. Jadi bila hari ketiga, dia jemputlah adik dia balik ke rumah dan macam biasa malam tu dipanggillah ustaz untuk buat ruqyah dan adik dia sekali lagi terbaring letih setiap kali kena ruqyah. Benda tu tetap juga tak nak keluar. Hari keempat pagi tu, kalau tak silap cuti lah, dia orang semua pun bangunlah untuk sarapan pagi, makan tengah hari. Dia tengok pagi tu adik dia okey je. Jadi Fauzi tanyalah adik dia, kau okey tak ni? Abang tengok kau lain macam. Dia kata, oi tak ada, sihat, tak ada masalah. Tapi sesuatu yang pelik muncul bila semua orang makan dekat atas meja, maksudnya makan dekat meja, adik dia memilih untuk makan dekat lantai sambil tertonggeng, makan dengan lahap sambil buat bunyi dan matanya terbeliak memandang kiri dan kanan. Fauzi tengok aja adik dia berkelakuan macam tu dan dia yakin tu bukan adik dia. Benda tu menguasai badan adik dia yang menyebabkan dia makan macam tu. Jadi Fauzi cakap, nak tak nak kita kena buat sesuatu, panggil sekali lagi ustaz untuk dibuat ruqyah. Malam tu sekali lagi adik dia diruqyah. Kali ni ruqyah ni disertai dengan baca Yasin dan juga azan 7 kali. Dan nampak gayanya macam okey. Sebab bila dah malam tu, bila dah proses ruqyah tu dah habis, nampak adik dia agak okey sikit berbanding sebelum-sebelum ni. Jadi bila hari keempat, Fauzi tengok adik dia sugar bugar. Dia pun pergilah kerja. Cumanya bila dia balik daripada kerja pada hari keempat, dia memang bertekad. Hari keempat lebih kurang. Hari keempat ke hari kelima? Abang dah tersilap-silap. Hari pertama, lebih kurang lah Jadi lebih kurang hari kelima. Oh betul lah hari kelima. Jadi hari kelima tu Fauzi tengok adik dia sihat-sihat. Dia pun pergilah kerja. Balik tu malam bapak dia pesan, Fauzi, kau tidur dengan adik perempuan kau. Abah tengok lain macam adik kau ni. Jadi malam tu Fauzi pun dia tak tidur sangat. Dia tidur-tidur ayam. Sambil-sambil tu berzikir. Dia zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia tengok adik dia seolah-olah mengelupur. Macam kepanasan. Jadi dia sedengahlah dekat atas katil tengok adik dia. Dan adik dia toleh ke arah dia dengan mata yang sangat besar. Sambil adik dia cakap, aku tahu engkau nak duit. Aku tahu kau suka betina. Aku akan bagi dua-dua benda ni dekat kau dengan syarat kau biarkan aku duduk dalam badan adik kau. Waktu tu Fauzi cakap berderau darah dia. Dia terus tak tengah-lengah bangun. Dia azannya biar benda tu keluar daripada badan adik dia. Ini hari kelima. Jangan tersilap lagi. Jadi bila dah macam tu mengeliang liuk lah adik dia malam tu. Dibantu pula dengan bapak dia. Diruqyahkan adik dia seruqyah-ruqyahnya supaya benda tu keluar. Akhirnya malam tu berlalu dengan baik. Adik dia boleh tidur dengan aman. Esok pagi hari ke-6. Bila hari ke-6 ini adalah kemuncak kepada ceritanya. Bila hari ke-6 Maghrib pada waktu tu, tengah semua orang bersedia untuk berlepak-lepakkan selepas main maghrib, tiba-tiba dengan bunyi motor di start dekat luar rumah. Fauzi pun jengah lah, dia ingat siapa pula yang start motor. Dia nampak adik dia. Bila dia nampak adik dia, dia pun cakap dengan bapak dia, bah, adik nak lari naik motor. Jadi bapak dia kejar adik dia naik kereta, Fauzi kejar adik dia naik motor. Rupanya adik dia pergi ke arah politeknik tempat adik dia belajar. Dan adik dia bukan pergi ke depan kawasan politeknik, adik dia pergi ke belakang kawasan politeknik. Dia turun daripada motor, dia berlari masuk dalam semak. Sempat Fauzi meloncat pegang adik dia. Sambil pegang dia tanya, kau nak ke mana ni?
Adik dia beritahu, aku nak balik rumah, depan tu rumah aku, lepaskan aku. Dia kata, tak boleh, tak boleh. Jadi bergelutlah Fauzi waktu tu dengan adik dia. Tapi Alhamdulillah tak lama tu bapak dia datang. Bapak dia datang dengan kawan-kawan bapak dia, bawalah adik dia balik ke rumah. Bila bawa balik adik dia ke rumah, besok paginya hari ketujuh, adik dia sekali lagi diruqyah, tapi kali ini disertai bacaan Yasin dan juga dibuat secara beramai-ramai. Satu hari tu sampaikan adik dia keletihan. Setiap kali diruqyah, adik dia akan menjerit, akan minta tolong, menangis, melolong, dan sampailah petang malamnya Alhamdulillah semuanya okey. Hari ke-8, waktu tu Fauzi tengok adik dia dekat dalam bilik dah terbaring kepenatan. Fauzi teruslah pergi hospital, pergi ke pejabat. Bila sampai dekat pejabat, dia rasa hati dia macam lain macam. Dia kata ada macam sesuatu, dia nak nampak, nak tengok sesuatu. Jadi bila dah habis waktu kerja tu, dia gegas-gegaslah balik. Bila sampai dekat rumah, dia tengok adik perempuan dekat tangga. Lepas tu dekat dalam rumah ada mak ayah dia. Dia tanya dengan adik dia, kau sihat tak hari ni? Adik dia pun pelik, apa hal tanya soalan macam ni? Kau sihat lah, dia kata. Kalau tak sihat, aku tak duduk kat tangga, aku menari kat atas tangga ni. Lepas tu abang dia pun masuk dalam rumah, tanya dengan mak ayah. Fauzi tanya dengan mak ayah dia, sebenarnya apa yang berlaku? Mak ayah dia cakap ada sesuatu benda yang pelik. Adik dia langsung tak ingat apa yang berlaku selama 7 hari. Dan bila dia tanya, adik dia cakap, aku baru bangun tidur. Aku tidur 2-3 jam je, dia kata. Jadi Fauzi pun tanya dengan adik dia, ingat ke tidak apa peristiwa yang berlaku? Dan bila Fauzi terangkan, adik dia terkekek-kekek. Dia kata, macam mana aku boleh tak ingat? Dia pun tak tahu dia kena rasuk, dan dia pun tak tahu rupanya 7 hari dia berperangai pelik. Dan benda ni menjadi satu peristiwa yang sangat diingati sampai sekarang. Dan Alhamdulillah, sejak daripada peristiwa tu, adik dia tukar sekolah, tukar politeknik, tak masuk politeknik. Adik dia masuk pusat pengajian Islam, melanjutkan pengajaran dalam pengajian Islam. Dan Alhamdulillah, sekarang ni adik dia dah tak lagi kena histeria. Kadang-kadang ada adik dia cakap benda melintas-lintas, tapi itu boleh dikata yang ringan-ringan je lah. Dan sampai sekarang masih lagi diteruskan proses mengubat dan juga ruqyah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan tiga-tiga cerita yang abang nak sampaikan. Terima kasih juga pada yang membeli baju nak dijadikan cerita, baju GSPL dan juga sambal lara dan juga perapan sate. Alhamdulillah sangat-sangat. Perapan sate masih lagi ada beberapa bungkus lagi tinggal. Memang tak buat banyak, dan sambal lara akan di restock semula. Terima kasih sangat-sangat. Sebab itu sesuatu benda yang abang usahakan. Ialah perapan sate itu adalah kenangan mak ayah abang, dan juga sambal lara adalah itu satu cara untuk abang membantu kawan abang untuk perubatan dia, kan, perubatan buah pinggang dia. Dan bila ada orang yang beli, itu satu rahmat buat abang sebenarnya. Alhamdulillah sangat-sangat atas sokongannya. Terima kasih sangat-sangat dan mendengarkan cerita abang daripada mula sampai habis. Kita jumpa lagi 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.